بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak sampai kepada bahagian akhir bab 4 matematik tingkatan 5 di bawah tajuk matematik pengguna percukaian. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana mengira cukai jalan. Okey, cukai jalan dikira berdasarkan kapasiti enjin. Semakin tinggi kapasiti enjin, semakin tinggi nilai cukai jalan. Jadi maksudnya kereta yang 1000 cc lebih rendah nilai cukai jalannya berbanding kereta yang 2000 cc. Begitu juga dengan motosikal. Okey, jadi untuk itu awak boleh tengok rujuk jadual di muka surat 111 buku teks. Seterusnya kita juga nak tengok macam mana mengira cukai pintu. Jadi cukai pintu kalau ingat ia ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Okey. Jadi jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan ni merupakan anggaran sewa bulanan dan didarab dengan 12 bulan. Maksudnya kita tengok atas jenis rumah jugalah dan lokasi rumah tu. Jadi kita darab. Jadi semakin tinggi sewa bulanan, semakin tinggi jumlah cukai pintu. Okey, ini ada satu contoh. Tengok contoh di sini. Cik Zul mempunyai sebuah rumah di Shah Alam. Kita tahu Shah Alam ialah bandar yang maju dan dikira besarlah di Malaysia. Nilai tahunan rumahnya ialah RM9,000 dan kadar cukai ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar kepada pihak Majlis Perbandaran Shah Alam untuk tempoh 6 bulan. Jadi kalau kadar di 5%, darab dengan 9,000. Ini nilai sewa tahunan dia, anggaran ya. Dapat 450. Jadi soalan tanya, bayaran untuk 6 bulan jadi bahagi dengan 2 sebab yang ini untuk setahun, jadi dapatlah RM225. Cukai seterusnya ialah cukai tanah. Bagaimana mengira cukai tanah? Jadi kita tahu kadar cukai tanah ini ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Lokasi ni tempat. Sebab tanah ni dia berbeza harga antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okay, begitu juga dengan saiz. Tentunya tanah yang lebih kecil lebih murah lah berbanding dengan tanah yang lebih besar, dan jenis tanah, kegunaan tanah, adakah untuk rumah ataupun untuk kilang dan sebagainya. Jadi jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Jadi jumlah keluasan tanah ni pentinglah. Semakin besar tanah, semakin tinggi jumlah cukai tanah. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Puan Siti memiliki sebidang tanah berkeluasan 300 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 45 sen setiap meter persegi. Hitung cukai tanah yang perlu dibayarnya setiap tahun. Jadi sebab ni kadar dia 0.45, ini keluasan dia dalam unit meter persegi. Jadi jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Puan Siti ialah RM135 setahun. Tak adalah banyak sangat. Okay, cukai terakhir ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi bagaimana mengira cukai jualan dan perkhidmatan? Kadar cukai jualan bagi barangan adalah berbeza. Contohnya 5% atau 10% atau lain-lain. Jadi tak samalah atas satu produk tu. Sementara kadar cukai perkhidmatan pula ialah 6%. Kebanyakannya 6%. Ingat, cukai perkhidmatan dikenakan ke atas hotel, telco, makanan seperti fast food dan sebagainya.
Okey, di sini ada satu contoh. Arman menyewa sebuah bilik hotel dengan bayaran RM320 semalaman. Semalam, selama 3 malam. Cukai perkhidmatan hotel ialah 6%. Hitung cukai yang perlu dibayar. Sebenarnya cukai ni dia dah selit dalam harga hotel lah. Cuma dia akan tulis kalau bill tu detail, dia akan ada bahagian cukai. Jadi RM320 semalaman, kita darab dengan 3 sebab dia bermalam selama 3 malam. Darab dengan 6%. Jadi jumlah cukai perkhidmatan ialah RM57.60. Agak mahal jugalah kalau kira untuk 3 malam. Jadi cukai ni sebenarnya dapat kepada kerajaan. Ingat, jadi bila dah dapat kepada kerajaan, kerajaan guna untuk kesejahteraan rakyat. Jadi akhirnya rakyat akan menerima pulangan. Tak kira dalam bentuk apa sekalipun, sama ada dalam bentuk pembangunan, pendidikan ataupun kesihatan. Okey, ingat. Jadi cukai ni satu elemen penting dalam sebuah kerajaan. Dan bila awak besar nanti, jangan lupa untuk membayar cukai. Jadi tajuk ni berakhir di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin